Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan dirahmati Allah, pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah. Kita diberikan kesihatan, diberikan kelapangan, tuan-tuan, dapat kita menyempurnakan maghrib secara berjamaah. Dan sementara kita menunggu masuknya waktu Isyak, kita sambung perbincangan kita daripada kitab Anak Kunci Syurga yang ditulis oleh Syekh Muhammad Qadir Al-Mandili. Yang mana dalam perjumpaan yang lepas, tuan-tuan, kita telah menamatkan mukaddimah kepada kitab ini. Jadi pada malam ini, tuan-tuan, kita akan sambung pada bab yang pertama. Kerana kitab ni, tuan-tuan, dia gabungkan. Dia ada akidah, dia ada fiqh, ada juga ada yang berkait dengan akhlak, ya, maknanya tasawuf dan sebagainya. Jadi apa yang disentuh oleh pengarang ini bersifat, kita katakan, ringkas tapi menyeluruh, ya, dari segi asas-asas, ya, untuk kita memahami tanggungjawab kita sebagai seorang mukmin dan juga muslim. Jadi pada malam ni kita nak lihat bab yang pertamanya ialah aqaidul iman. Betul, bila kita sebut kata aqidah, ya, iaitulah ikatan. Itu dari segi makna bahasa bagi perkataan aqidah. Jadi maknanya sejauh mana kita mengikat iman itu dari segi bahasanya keyakinan, kepercayaan. Jadi sejauh mana kita mengikat keyakinan dan kepercayaan kita. Dalam bab akidah ni, tuan-tuan, kalau kita nak lihat 6 rukun iman itu boleh kita bahagikan kepada asasnya 2, iaitulah percaya kepada Allah, dan kemudian yang keduanya adalah percaya kepada hari akhirat. Kerana percaya kepada Allah ni, tuan-tuan, dia punya cabang dia apa? Kita akan percaya tentang Nabi dan Rasul yang diutuskan sebagai pembawa risalah untuk menjelaskan kepada kita siapa Allah, siapa kita sebagai hamba. Dan kemudian bersama dengan para Nabi dan Rasul ini, Allah datangkan kepada mereka kitab dan juga suhuf. Dan di sana ada malaikat yang juga merupakan makhluk Allah dengan tugas yang telah diberikan kepada mereka. Dan kemudian percaya kepada qada dan qadar, maknanya kita meyakini Allah sebagai Tuhan yang mengatur segala perjalanan hidup hamba dan juga makhluknya. Jadi kerana itu, kalau kita lihat dalam Quran sekalipun, atau dalam hadis Nabi, apabila nak tegaskan tentang keimanan, maka disebutkan tentang 2 asas ini, iman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi kerana itulah, tuan-tuan, iman kepada Allah ini mesti diikat dengan betul. Keyakinan itu mestilah bersifat kuat, padu. Kerana yakin dalam akidah ni, tuan-tuan, dia mesti 100%. Kerana dalam akidah, kalau 100 tolak 1, jawapannya bukan 99. Tetapi 100 tolak 1, jawapannya tak terpakai. Jadi kerana itulah proses untuk kita nak bina keyakinan, ya, nak membina keimanan itu, tuan-tuan, dia perlu kepada satu proses yang berterusan untuk kita sentiasa menambah baik dari segi tahap keyakinan dan kepercayaan kita tadi itu. Jadi kita nak lihat, tuan-tuan, dalam perbincangan aqaidul iman ini, Syekh Muhammad Abdul Qadir Mandili nak jelaskan kepada kita tentang bagaimana kita perlu membina kepercayaan kita, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau berkata dalam muqaddimah ataupun permulaan bab ini, qala al-muallif rahimahullah, sesungguhnya kita harus mempunyai keyakinan dan i'tiqad
menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu satu dan tiada yang menyekutuinya. Menyatakan ini tuan-tuan secara lisan, ini adalah syarat. Sebab itu dalam bab iman, kalau kita tengok, ulama memberikan takrif iman itu apa? Al-iqraru bil lisan, wat tasdiqu bil qalbi, wal amalu bil jawarih. Yang pertama dan kedua ni tuan-tuan, dia prasyarat. Yang ketiga ni adalah pelengkap. Jadi al-iqrar bil lisan, sebab tu kalau kita kata orang yang asalnya bukan, yang lahir sebagai bukan Muslim, dia membesar dewasa dalam keadaan sebagai bukan Muslim, dia lahir tu sebenarnya Muslim tuan-tuan, tapi disebabkan dia lahir mungkin mak bapak bukan Islam, maka dia membesar sebagai seorang bukan Islam. Maknanya dia menerima warisan mak bapak dia ataupun datuk nenek dia, keturunan dia itu sebagai bukan Islam, padahal dia lahir sebagai Muslim. Sebab itu kalau dia lahir tetapi tidak dibesarkan oleh mak bapak dia, contohnya tuan-tuan, diberi sebagai anak angkat kepada keluarga Muslim, maka dia kekal Muslim, membesar sebagai Muslim, walaupun ibu yang melahirkan dia dulu adalah bukan Islam. Jadi kita sebut tadi itu, maknanya kalau dia lahir daripada keluarga bukan Islam, membesar sebagai bukan Islam, kemudian dibuka pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk dia nak declare diri dia sebagai Muslim, maka dia mesti bermula dengan iqrar dulu, lisan dulu, pengakuan dengan lidah dia. Jadi ini prasyarat. Dia tak boleh datang, okey, dia kata saya nak memeluk Islam, suruh dia mengucap 2 kalimah syahadah, tak apalah, dia kata saya nak terima dengan hati saya saja, tak boleh. Sebab dia mesti al-iqraru bil lisan wat tasdiqu bil qalbi, ni dua-dua ni dia kita katakan selari, mengucapkan dengan lidah dan mengakui dengan hati, membenarkan dengan hati. Dan yang ketiga tadi, yang pelengkap itu apa tuan-tuan? Wal amalu bil jawarih, iaitulah beramal dengan anggota, mempraktikkan. Jadi kerana itulah tuan-tuan, kita alhamdulillah lahir dalam keluarga Muslim, mak bapak kita Muslim, kita mewarisi Islam itu daripada ibu bapa kita. Okey, jadi tak perlu untuk kita nak iqrar itu tadi. Tetapi tuan-tuan, keperluan kita adalah untuk melengkapkan keimanan itu dengan apa? Beramal. Jadi kan itu dia kata di sini, jadi kata kita harus mempunyai keyakinan dan i'tikad, menyatakan bahawa Allah itu satu dan tiada yang menyekutuinya. Itu kita sebut tadilah berkait dengan apa? Al-iqrar itu tadi, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4, di mana Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Perintah dalam ayat ini tuan-tuan, khitab itu ditujukan kepada Muhammad, katakan olehmu wahai Muhammad. Tetapi tuan-tuan, dia tidak, perintah itu tidak terhad hanya kepada Muhammad saja, tetapi juga kita. Sebab itu bila kita membaca Al-Quran ni tuan-tuan, kita sedang mendengar bagaimana Allah sedang berkata-kata dengan kita. Kan, ya? Dalam solat kita berkata-kata dengan Allah, kita berdoa, kita minta, kita berzikir. Tapi kalau kita baca Quran tuan-tuan, Allah sedang berkata-kata dengan kita. Jadi kerana itu, kalau kita boleh faham Al-Quran ni tuan-tuan, baca dan faham, maka di situ kita akan sedar tentang betapa besarnya nilai Al-Quran dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba. Jadi Allah kata, katakan olehmu ketika diturunkan untuk Nabi Muhammad, tetapi selepas tu untuk kita lah semua. Katakan huwallahu ahad. Okey, Tuhan aku yang maknanya katakanlah olehmu wahai Rasulullah, Tuhan aku yang kamu bertanya mengenai ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Allahus samad, Allah yang menjadi tumpuan bagi sekalian makhluk, bagi segala hajat. Jadi itu maksud as-samad. Maksudnya Allah adalah Tuhan yang menjadi tumpuan bagi para makhluk untuk memperolehi segala hajat dan keperluan. Lam yalid wa lam yulad, dan dia tidak sesuatu, dan dia tidak beranak. Lam yalid wa lam yulad, dan dia tidak diperanakkan. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala ini tidak beranak
dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, yakni menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, surah Al-Ikhlas ni dia adalah satu surah yang ringkas, tetapi dia memberi makna yang sangat besar, menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah kalau kita tengok dinamakan dengan Al-Ikhlas itu pun sudah memberikan satu petunjuk yang besar kepada kita. Karena bila kita bercakap tentang ikhlas, bermaksud kita bercakap tentang mentauhidkan Allah. Kita bercakap tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba. Jadi Allah tegaskan di sini tentang sifatnya itu, Allah adalah Tuhan yang menjadi tempat tumpuan bagi hamba. Dan Allah juga tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Jadi ialah kalau kita nak bincang ataupun nak pergi kepada tafsiran yang mendalam, tuan-tuan, memang panjanglah perbicaraan tentang surah Al-Ikhlas ini tadi. Tapi maksudnya itu penegasan Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Tentang keesaan Allah. Dan seperti yang dijelaskan di dalam surah Asy-Syura ayat 11, Allah menyatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang setanding dengannya, dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi tuan-tuan, di sini kalau kita tengok Allah menyatakan dia tidak sama dengan sesuatu pun dalam kalangan makhluk, dan juga dia adalah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Maknanya Allah memberikan sifat. Jadi maknanya ayat ini, tuan-tuan, dia menafikan golongan-golongan ahli falsafah yang membicarakan akidah daripada perspektif falsafah. Mereka mengatakan Tuhan itu kosong daripada sifat, tidak ada sifat. Jadi sedangkan kalau kita lihat di sini, Allah sendiri yang menyatakan sifat bagi zatnya, iaitulah dia maha mendengar dan juga maha melihat. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat sedia, iaitu tiada permulaan baginya, yang berkekalan dan tiada pengakhiran baginya, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Hadid ayat 3. Allah menyatakan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Tuhan mengatakan dialah Tuhan yang awal, makna dialah yang awal dan dialah yang akhir, dan dialah yang nyata dan dialah yang tersembunyi, dan dialah yang mengetahui segala-galanya. Saya yakin tuan-tuan dalam perbahasan tentang sifat wajib bagi Allah, dalam pendekatan sifat 20 tu tuan-tuan dah belajar dengan ustaz-ustaz kita yang sebelum ni. Jadi dalam perbahasan Syekh Abdul Qadir dalam kitab Anak Kunci Syurga ini, beliau tidak pergi kepada pendetilan sifat 20 itu secara satu persatu. Jadi maknanya beliau menyebut sifat wajib bagi Allah secara umum berdasarkan kepada apa yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Jadi maknanya itu adalah sifat, kita belajar wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah dan sebagainya. Itu kita dah dah belajar satu persatu untuk kita memperincikan ataupun kita memahami secara detail setiap sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang dibahaskan oleh para ulama yang dimulakan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi apa yang disebutkan di sini, Allah nyatakan sendiri tentang sifat-sifat bagi zatnya itu, maka wajib bagi kita untuk meyakini dan juga mempercayai perkara tersebut. Dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis baginda juga menyatakan tentang sifat-sifat Allah. Contohnya tuan-tuan dibawa di sini adalah petikan daripada sebuah hadis yang panjang, tetapi dalam hadis itu ketika mana Nabi berdoa dalam memuji Allah, Nabi menyebut tentang sifat Allah. Nabi menyatakan antal awwalu. Ini dalam doa ni tuan-tuan. Doa ni dia panjanglah kalau kita tengok ada disebutkan di sini ini doa dibaca ketika nak tidur. Doa dia apa tuan-tuan? Doa ni riwayat daripada Abi Hurairah.
Allahumma rabbis samawati as-sab' wa rabbil ard wa rabbil arshil azim rabbana wa rabb kulli shay'in faliqal habbi wan nawa wa munazzil at-taurati wal injil wa munzil at-taurati wal injil wal furqan a'udzu bika min syarri kulli shay'in anta akhidhun bi nasiyatihi Allahumma antal awwal falaysa qablak. Ini tentang sifat yang Nabi sebut dalam doa tu. Nabi sebut sifat Allah. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antaz zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqri. Panjang doa ni tuan-tuan, terlelap dulu baru habis baca lah. Itu pun kalau boleh ingat lah ya. Okey. Tapi doa ni tuan-tuan sebenarnya kalau kita nak tengok, yang awal panjang tu semua pujian bagi Allah saja. Doa dia sikit je tuan-tuan. Iqdi 'anna ad-dain, ya Allah engkau tunaikanlah untuk kami hutang. Wa aghnina minal faqri, engkau cukupkanlah kami daripada kefakiran. Itu saja nak minta. Dua benda tu je yang hujung sekali. Tapi yang awal tu semua puji Tuhan. Ya, apa dia? Allahumma rabbis samawati sab'i wa rabbil ard. Tuan-tuan boleh, dia doa ni tuan-tuan, kalau boleh hafal bahasa Arab paling bagus. Tapi kalau hafal caca marba bertukar perkataan tak payahlah. Ya, baca doa lain nak minta rahmat jadi minta bala pula tuan-tuan ya. Jadi kalau tuan-tuan tak hafal yang bahasa Arab pun tak apa, faham maksud dia sebelum tidur, tuan-tuan maknanya sebut, tak kisahlah dengan lisan ataupun dengan hati. Okey, jadi makna di sini kalau kita nak tengok Allahumma rabbis samawati sab'i wa rabbal ard. Ya Allah, Tuhan segala langit yang 7, wa rabbal ard, Tuhan yang maknanya yang mencipta dan mengatur perjalanan langit dan bumi. Rabbal arsyil azim, Tuhan bagi arasy yang agung. Rabbana, Tuhan kami. Wa rabb kulli syai'in faliqal habbi wan nawa, makna Tuhan bagi segala sesuatu yang dapat kita lihat, yang apa nama tu, segala benih tumbuh-tumbuhan ya, dan sebagainya. Wa munzilat taurati wal injil, Tuhan yang menurunkan Taurat dan juga Injil, wal furqan dan juga Quran. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyatihi, aku mohon berlindung dengan engkau daripada kejahatan segala benda yang engkau memegang. Binasiyatihi maksudnya urusan mereka. Maknanya tuan-tuan, kita takutkan dengan kejahatan manusia. Padahal manusia yang jahat tu siapa yang pegang mereka? Allah. Okey. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkau lah Tuhan yang awal dan tidak ada sesuatu selepas daripada engkau. Tidak ada sesuatu sebelum daripada engkau. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', dan engkau adalah Tuhan yang akhir, tidak ada sesuatu selepas engkau. Wa antaz zahiru falaysa fawqaka syai', engkau adalah Tuhan yang maha zahir, tidak ada sesuatu ya apa nama tu di atasmu. Wa antal batinu, dan engkau adalah Tuhan yang tersembunyi. Falaysa dunaka syai', tidak ada sesuatu selain daripada engkau. Iqdi 'anna ad-dain, tunaikanlah untuk kami hutang. Wa aghnina minal faqri, dan cukupkanlah kami ataupun bebaskanlah kami daripada kefakiran. Jadi maksudnya kita nak tidur, itu antara doa yang boleh kita minta. Maknanya yang Nabi ajar kepada kita tuan-tuan, mohon sebelum kita nak tidur, minta supaya Allah bantu kita untuk selesaikan hutang. Untuk Allah selamatkan kita daripada kefakiran. Untuk Allah selamatkan kita ataupun lindungi kita daripada kejahatan makhluk yang lain. Okey, so itu dari segi hadis. Tapi sebenarnya hadis ni dibawa di sini tuan-tuan, dia nak tunjuk kepada apa, tentang bagaimana Nabi turut menyebut tentang sifat-sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu ya. Tidak ada sesuatu pun yang disembah melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam pernyataan yang sebegini ni tuan-tuan, bila kita tidak ada sesuatu yang disembah melainkan Allah, yang perlu untuk kita betul-betul faham dan mendalam apa maksud sembah. Sebab bila kita fikirkan tentang perkataan sembah, mungkin orang menganggap sembah tu macam mana kalau kita dalam ni bersolat lah,
Okey, maksudnya seolah-olah dalam salat itu bahawa kita hanya menyembah Allah. Okey, fine, memang tak ada orang pun niat salat tu untuk menyembah benda lain. Dan ataupun dia kata mungkin menyembah tu dia fikir perbuatan macam orang-orang bukan Islam yang menyembah berhala dan sebagainya. Tapi padahal tu kalau kita tengok yang dikatakan menyembah itu, yang dikatakan ta'abbud itu adalah memperhambakan diri. Nak faham konsep perhambaan ni tuan-tuan, kita balik kepada apa yang dikatakan hamba. Hamba ni tuan-tuan dia apa? Dia adalah seseorang yang hidup dia bukan dimiliki oleh diri dia. Hamba ni adalah seseorang yang bekerja untuk tuannya tuan-tuan, dia tidak ada waktu bekerja. 24/7 hidup dia adalah untuk siapa? Tuan dia. Sebab hamba dia tidak ada apa nama tu kita katakan waktu bekerja. Sebab kalau ada waktu bekerja ni tuan-tuan, dia ada pekerja. Dan dia ada upah dia, ada ganjaran. Tapi hamba dia tak ada upah, tak ada ganjaran. Bahkan hasil pekerjaan daripada seorang hamba akan dimiliki oleh tuan dia. Okay. Tuan-tuan, dalam kitab fiqh tuan-tuan selalu dengarlah ustaz-ustaz kita explain macam mana, bagaimana kedudukan seorang hamba. Hamba ni hatta atas diri dia pun dia tak boleh buat keputusan. Kerana diri dia tu dimiliki oleh tuan dia. Jadi maknanya kalau kita faham konsep tersebut, bila kita kata memperhambakan diri kepada Allah, maka kita sepatutnya meletakkan diri kita pada kedudukan yang sedemikian. Maknanya sejauh mana kita merasakan bahawa dalam hidup kita ini Tuhan yang menentukan segala-galanya. Bila kita nak buat sesuatu, boleh tak boleh, patut tak patut untuk kita buat tadi itu, di mana rujukan kita? Kita sendiri yang tentukan ataupun kita kena rujuk kepada Tuhan? Jadi kalau kita boleh faham tak memperhambakan diri tadi, itu yang disebut sini, tidak satu pun yang disembah melainkan Allah. Maksudnya bila kita kata menyembah Allah itu bermaksud memperhambakan diri kepada Allah. Kalau kita boleh faham konsep itu, maka tuan-tuan insya-Allah kita akan selamat. Tapi kalau belum sampai kepada tahap itu, bila nak buat sesuatu, kita yang tentukan, mengikut kehendak hawa nafsu kita, segala peraturan yang ditetapkan Tuhan itu kita ketepikan, maka tuan-tuan, maknanya menunjukkan bahawa kita masih lagi belum menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu dalam Quran Allah kata afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Allah tanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afara'aita, tidakkah engkau lihat wahai Muhammad, man ittakhadha ilahahu hawa, mereka-mereka yang mengambil hawa nafsu mereka sebagai Tuhan mereka. Kenapa Tuhan kata ada manusia menjadikan nafsu sebagai Tuhan dia? Kerana itulah yang menjadi tempat sandaran untuk mereka buat keputusan terhadap apa jua tindakan mereka. Nak buat tak buat, tanya nafsu dulu. Kalau nafsu kata ya, proceed. Kalau nafsu kata tak syok ni, rugi ni, maka dia pun akan ikut kehendak nafsu ni tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang perkara ini dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Itulah apa tuan-tuan? Permulaan kepada ayat kursi. Allah menyatakan wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa hu, tidak ada Tuhan melainkan Dia, yakni melainkan Allah. Huwar rahmanur rahim, Dia adalah Tuhan yang maha pemurah lagi maha pengasihani. Jadi tuan-tuan, Allah bila nak tegaskan tentang zat Dia, tentang sifat Dia tuan-tuan, kalau kita tengok Allah selalu zahirkan kepada kita Dia adalah Tuhan yang maha pemurah lagi maha pengasihani. Bismillah, kita jadikan sebagai permulaan bacaan. Suratul Fatihah yang disebut sebagai As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang secara berterusan. Sebab kita tuan-tuan, Al-Fatihah sekurang-kurangnya kena baca yang wajib 17 kali satu hari. Maksudnya kita mengulang-ulang Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Yang pertamanya tuan-tuan, memang Allah tegaskan Dia adalah Tuhan sekalian alam. Tapi Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang Ar-Rahman dan juga Tuhan yang Ar-Rahim.
Dalam ayat itu Allah tak tegaskan dia adalah Tuhan sekalian alam yang maha berkuasa, yang maha agung, yang maha menguasai dan sebagainya. Tidak. Jadi maknanya tuan-tuan, Allah di sini tegas, tetapi tuan-tuan, Allah pemurah dengan hambanya. Allah mengasihi hambanya. Jadi kerana itulah tuan-tuan, Allah berpesan kepada kita dalam Quran, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kamu kecewa dengan rahmat Allah. Tuan-tuan, kita jauh macam mana pun, kita mungkin tergelincir macam mana sekalipun dengan Allah, ingat Allah sentiasa ada untuk menzahirkan bahawa dia adalah Tuhan yang maha pemurah lagi maha pengasihani kepada kita. Jadi sebab itulah sifat Ar-Rahman Ar-Rahim inilah tuan-tuan, sifat yang paling banyak sekali diulang-ulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Tapi Allah bertegas, syarat dia apa? Maknanya yang katakan pemurah dan pengasihaninya Allah Subhanahu Wa Taala itu dia akan berikan kepada siapa? Kepada hamba yang tidak menzalimi dia. Menzalimi Allah. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok, Allah menyifatkan orang-orang yang mensyirikkan Allah ni sebagai orang yang zalim kepada Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab zalim ini apa dia punya definisi dia? Ialah wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah itu tempatnya adalah Tuhan yang Maha Esa. Itu kedudukan Allah. Tiba-tiba kita kata ada sesuatu yang kuasanya sama seperti Allah. Ada sesuatu yang menentukan rezeki kita sebagai manusia, sebagai hamba. Maka tuan-tuan, kita meletakkan sesuatu berada pada kedudukan yang serupa dengan Allah, maka tuan-tuan, itulah yang dikatakan zalim terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itu Allah tegaskannya, maknanya wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu. Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan selain dia. Dan dialah Tuhan yang memberi nikmat yang besar dan juga nikmat yang kecil. Maknanya tuan-tuan, dalam hidup kita sebagai hamba, segala nikmat yang diperlukan untuk kehidupan kita tuan-tuan diberikan oleh Allah. Sama ada nikmat itu kecil ataupun nikmat itu besar pada pandangan kita. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, pada pandangan zahir kita ataupun pada kefahaman kita, kadang kita rasa benda itu kecil, tapi sebenarnya besar nilai pada kita. Contohnya tuan-tuan, nikmat kencing. Cuba tuan-tuan bayang, kalau 3 hari tak boleh kencing, tuan-tuan duduk di mana? Tak boleh datang dengar kuliah, kena masuk hospital. Padahal kencing tu kita fikir benda kecil je. Tapi tuan-tuan, kalau kita perhalusi setiap apa juga perkara yang berlaku dalam kehidupan kita, tuan-tuan, nilainya adalah sangat besar. Okay, jadi sebab itu dia kata apa? Allah adalah Tuhan yang memberi nikmat yang besar dan juga nikmat yang kecil. Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang maha berkuasa. Tidak ada sesuatu pun yang mampu melemahkannya, dan ini adalah sesuai dengan penjelasan Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Baqarah ayat 20, yang mana Allah menyatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang maha berkuasa ke atas setiap sesuatu. Tentu dia salah satu daripada cara untuk kita nak kenal Allah adalah kita mengkaji sifat Allah melalui Al-Asma'ul Husna. Ya, 99 nama Allah itu kalau kita perhalusi satu persatu tuan-tuan, dia akan membantu kita untuk kenal Allah dengan lebih mendalam. Karena kita, apatah lagi kalau kita boleh melihat sifat-sifat Allah itu dalam konteks kehidupan kita. Saya ada dengan satu masjid di Masjid Kelanggit. Saya tak sampai 30, baru 30 lebih je. Dah berapa tahun dah tuan-tuan. Lepas tu dah runtuh masjid, nak buat masjid baru tu, stop dulu, tak sambung-sambung lagi, masjid pun tak siap lagi tuan-tuan, dah 2 tahun lebih dah. Tapi tuan-tuan, bila kita membaca Al-Asma'ul Husna, bukan setakat yalah hafal nasyid, ya, macam nada murni itu senanglah. Tapi bila kita nak pergi memperhalusi satu persatu dan kita cuba melihat bagaimana penjelasan Allah dengan lebih detail mengenai setiap sifatnya itu, kemudian kita lihat penjelasan Nabi dalam hadis-hadis yang berkenaan, dan kita lihat dalam konteks kehidupan kita, maka di situ tuan-tuan kita akan menyebabkan kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih dekat, ya, dengan lebih kita kata hampir. Kerana apa tuan-tuan? Allah sendiri yang walillahil asmaul husna tu Allah sebut. Dan kemudian
99 tu pun tuan berdasarkan kepada penjelasan Nabi, walillahi tis'un wa tis'una isman, yang kata kalau kita dapat ada yang kata, ada riwayat yang menyebut sebut, ada riwayat yang mengatakan hafal, maknanya dakhalal jannah, dia boleh menjadi asbab untuk kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan ya. Jadi maknanya kalau kita tengok di sini Allah sebut, tuan-tuan, salah satu sifatnya ialah innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Tapi kalau kita pergi kepada nama Allah yang berkait dengan Al-Qadir ni, tuan-tuan, Al-Qadiru, Al-Muqtadiru dan sebagainya lah, ada beberapa nama lain. Ya, sifat-sifat Allah ni, tuan-tuan, kalau kita perhalusi, sebab tu tuan-tuan dulu di Madinah tu dia ada satu ma'rad, dia buat satu macam exhibition. Saya pergi last masa itulah ya, mana saya tak ingat tahun berapa dia, tapi ada yang kata dah ditutup ya, di Masjid Nabawi ni, tuan-tuan, bahagian belakang masjid, maksudnya bangunan masjid menghadap kiblat. Di sebelah kanan, kalau tuan-tuan perasan kan, dia ada bangunan-bangunan yang satu tingkat, dia ada yang dia buat dia ada muzium Quran, dia ada muzium sirah Nabi, dan dia ada ma'rad, dia panggil ma'rad ni exhibition lah ya, maknanya pameran tentang Al-Asmaul Husna. Tuan-tuan masuk tu dia buat macam ni lah, cantik sebenarnya benda tu ya. Dan dia bawa kepada explain setiap satu nama, dan dia buatlah ya, contoh-contoh macam diagram, macam raja, model dan sebagainya, benda-benda yang nak explain tentang nama bagi setiap satu daripada 99 nama. Dan dia ada apps pun ya. Tapi cumanya apps tu dalam bahasa Arab, tentu boleh dalam Apple Store pun ada apps dia nama Fad'uhu biha. Sebab dalam Asmaul Husna ni, tuan-tuan, salah satu daripada panduan yang diberikan oleh Nabi, kita perlu berdoa kepada Allah, menyebut ya, menyeru Allah itu dengan nama-nama yang sesuai dengan hajat kita. Jadi sebab dalam hadis tu Nabi kata apa? Walillahi tis'un ya, wa tis'una. Tadi tu Allah ada 99 nama tadi tu, maka kata Nabi fad'uhu biha, maka doalah kamu dengan nama-nama tersebut. Yang bagus lagi tu kalau laratlah sebut daripada awal sampai ke akhir 99. Tapi takut terlelap awal, tak ada habis nak berdoa, tuan-tuan ya. Tapi maksudnya kalau kita lihat dari segi panduan ulama, dalam adab berdoa dia kata kita serulah Allah itu dengan apa? Sesuai dengan hajat kita. Contohnya kita nak minta rezeki, tuan-tuan, nak minta Allah berikan sedikit kita katakan kesenangan dari ataupun ialah masalah-masalah tekanan dari segi ya, kebendaan, harta dan sebagainya. Jadi kita minta, ya Allah ya Razzaq, Tuhan yang Maha Pemberi rezeki sebagai contohnya. Macam-macam lah jadi itu biasa tuan-tuan dengar dalam perbincangan mengenai ada adab berdoa, ada dia ceritakan kepada kita tentang perkara tersebut. Okey, baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surah Fatir ayat 44, "Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard." Dan sudah tetap bahawa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dilemahkan ataupun dihalangi oleh sesuatu pun, sama ada di langit ataupun di bumi. Maknanya keyakinan kita, sandaran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu takkan kita nak takut dekat vaksin lebih pada kita takut Tuhan. Kan, sebab sekarang ni tuan-tuan ada orang menganggap ni vaksin ni agenda ni segala apa semua. Tuan-tuan, kita ada Tuhan. Jadi maksudnya apa tuan-tuan? Sebab tu kita tengok ada orang sanggup tak boleh datang masjid surau pun tak apa sebab tak nak ambil vaksin. Ya, betul dalam hidup kita ni memang Allah mengajar kepada kita tentang konsep ikhtiar, berusaha. Jadi maknanya tuan-tuan, kerana tak nak vaksin ni, macam-macam benda boleh memberikan implikasi. Tak boleh datang masjid, tak boleh datang surau. Lepas tu dia duk marah ke orang lah yang buat. Tak apalah tu, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi urusan kita sebagai individu, sedangkan vaksin ni bukan pergi cucuk. Yalah tuan-tuan, mungkin kita tak nafikan ada orang dapat kesan sampingan. Tapi kes itu tuan-tuan bukanlah 100,000 ambil, 50,000 dapat kesan sampingan, 30,000 mati. Kan? Jadi memang yang ada kesan sampingan tu biasa, bukan setakat makan. Tuan-tuan, makan Tongkat Ali pun ada kesan sampingan. Kan? Sebab tu saya tanya kadang-kadang,
Viagra pakak percaya, padahal company sama lah tuan-tuan yang buat vaksin Pfizer tu tuan-tuan, company tu jugalah yang buat Viagra tu. Kan, Viagra pakak pergi cari diam-diam, pergi farmasi tanya slow-slow sebab takut orang dengar. Jadi maksudnya tuan-tuan, itu adalah ikhtiar kita. Karena kalau berlaku sesuatu pun tuan-tuan, kita kena ingat berlaku sesuatu dalam hidup kita semuanya dengan izin Allah. Tuan-tuan, kalaulah Allah tentukan kita nak mati dengan katalah ambil vaksin, tuan-tuan lagi macam mana pun satu masa tuan-tuan akan pergi mati. Dia tetap akan mati dengan ketetapan Allah itu. Ini pun tuan-tuan, kita tengok yang bekerja dengan kerajaan pun, kabarnya JPA pun dah nak finalize dia punya perkeliling, mungkin membawa kepada tindakan tata tertib dan juga mungkin boleh membawa kepada ditamatkan perkhidmatan. Jadi tuan-tuan, maknanya itulah kita katakan tadi, maksudnya okeylah, yang cerita-cerita tu macam-macam segala jenis konspirasi ke apa dan sebagainya, tuan-tuan, itu hanya jadikanlah sebagai hiburan. Duduk free tak ada kerja, tuan-tuan, bacalah apa yang dia tulis. Tapi jangan sampai tuan-tuan seolah-olah macam kita takut benda tu, takut lebih kepada Tuhan. Jadi sebab tu Allah nak sebut kepada kita sini, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Jadi sebab tu konsep tawakal ni tuan-tuan kena faham betul-betul. Jadi maknanya kalau kita pergi ambil vaksin, tawakal kepada Allah, walaupun orang duduk cerita sana ada kesan begini, sana jadi macam ni tuan-tuan. Ya. So maknanya di sini Allah tegaskan tidak ada sesuatu pun yang mampu. Jadi sebab itu kalau kita rasa okey, walaupun kita kata okey, mintalah tolong dengan Allah. Minta bantuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah tuan-tuan, Nabi ajar kepada kita, jadikan sebagai amalan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'. Jadi tuan-tuan, itu kalau kita tengok termasuk kalau dalam kita buka dalam al-ma'thurat, tuan-tuan, itu adalah sebahagian daripada zikir yang ma'thur daripada Nabi untuk kita amalkan di awal pagi dan juga di awal malam. Yang mana kita mengakui bahawa tidak akan berlaku sesuatu perkara yang boleh mendatangkan mudarat apabila kita buat perkara itu dengan nama Allah. Ya, Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi maknanya kalau kita yakin begitu tuan-tuan, maknanya Allah yang menguasai segala-galanya. Jadi kita sebagai hamba, walaupun kita kata orang buat macam mana sekalipun, kita yakin Allah yang menentukan segala-galanya. Allah yang menguasai. Dan sesungguhnya setiap perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada. Ini tuan-tuan, kalau dalam sifat 20 kita belajar tentang apa? Al-iradah. Maksudnya segala kehendak Allah itu tuan-tuan, apa yang dikehendaki, dia tetap akan berlaku walau macam mana sekalipun. Ya, jadi maksudnya kita jangan sampai takut makhluk lebih daripada kita takut kepada Allah, kepada Al-Khaliq. Sesuai dengan penjelasannya di dalam surah Hud ayat 107. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sesungguhnya Tuhanmu maha berkuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi tuan-tuan, apa yang Allah nak, benda itu akan berlaku. Fa'alun. Allah tegaskan tuan-tuan fa'al ni kalau kita belajar tuan-tuan, ini adalah mutawa'ah, maksudnya dengan sebab kalau perkataan biasa fa'ilun, melakukan. Tapi Allah kata Allah ni bukan sahaja melakukan, makna Allah nak tegaskan Allah memang akan betul-betul akan buat apa yang dia kehendaki. Jadi itu dia punya kenyataan Allah tentang yang dikatakan kehendak dia tadi. Dan para sahabat menyatakan masya-Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Setiap apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan wujud, manakala apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala maka ia tidak akan ada. Jadi maknanya tuan-tuan, itulah yang dikatakan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan sebagai Tuhan yang kata berkehendak itu tadi. Okey tuan-tuan, saya rasa kita berhenti di situlah kot kita sambung insya-Allah pada bulan yang akan datang. Untuk masih lagi ada beberapa sifat yang disebutkan di sini tentang sifat hidup, tentang mengetahui dan yang lainnya, sebelum pergi kepada penjelasan tentang lebih detail mengenai tauhid rububiyah, uluhiyah dan sebagainya.
Wallahu a'lam, tuan-tuan. Saya tak tahulah tuan-tuan sebab kita dah masuk fasa 4 ni, kok ada soalan lah. Fasa 3 tak boleh tanya lagi. Kita ni dah fasa 4 ni, kalau ada soalan nak tanya silakanlah tuan-tuan Okey. Silakan Tuan Haji. Okey. Dia sebenarnya bukan separuh, sebenarnya sebahagian daripada iman. Sebab dia dalam riwayat itu menyebut as-sabru minal iman. Kerana iman ni kalau kita tengok kepada Al-Imam Az-Zahabi, dia kata ada 60 cabang lebih. Al-iman, sebab hadis yang sahih itu Nabi kata al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman ni ada 60. Perkataan bid'un ni adalah antara 3 sampai 9, tak tahu berapa. Jadi maknanya Nabi kata iman ni ada 60 something cabang. Maka sabar tu termasuk dalam salah satu tadilah. Memang hadis tu hadis yang riwayat yang sahih lah. Sabar itu sahih. Okey. Kalau tak ada tuan-tuan, itu saja pertemuan kita pada malam ini. Moga-moga Allah berkati, insya-Allah diberikan kesihatan dan kelapangan. Kita jumpa. Saya ni biasalah pemain tambahan, minggu kelima lah kita tengok bulan depan. Kalau ada insya-Allah kita sambung perbincangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك من نفس لا تشبع اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.